Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. InsyaAllah kami di sini mendoakan anda sihat sejahtera. Dan kembali untuk pagi ini, pagi yang indah, pagi Rabu 11 Januari 2023 bersamaan dengan 18 Jamadil Akhir 1444 Hijrah. Dan saya Da'i Hadari setia akan temankan anda sampailah ke penghujung rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Seperti biasa Tanyalah Ustaz, kita akan bawakan topik yang sangat istimewa, yang dekat dengan diri kita untuk kita bincangkan dan dapatkan manfaat di sebalik ilmu. Cumanya hari ini para penonton sekalian, kita sangat beruntung yang mana pagi Rabu ini kita nak sembang tentang ibadah. Dan kita akan fokuskan sepanjang sampailah ke penghujung rancangan nanti, iaitu tentang hati-hati dengan najis. Mungkin ada antara kita yang fikir, alah najis sikit-sikit tu tak apalah. Ya ke tak apa? Kalau nak tahu nantikan pencerahannya. Cumanya bukanlah saya yang akan kongsikan dengan anda semua. Yang mana hari ini saya sangat bertuah bersama dengan juri da'i dulu. Ya Allah, kalau beliau ada di meja juri tu, saya rasa mengucap panjang dulu saya nak naik ke pentas ya. Yang mana hari ini saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman ataupun Ustaz Harry. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bersama dengan Ustaz, saya tahu dah trademark Ustaz iaitu bawa tenang. Tenang. Bawa tenang. Baik Ustaz, hari ini topik yang sangat istimewa iaitu berkaitan dengan hati-hati dengan najis. Ayuh. Dan insya-Allah saya yakin ia akan terkait juga dengan hukum hakam. Betul. Cumanya para penonton sekalian, amat dialu-alukan soalan daripada anda semua. Antara salah satu cara yang anda boleh gunakan sebagai platform untuk ditanyakan soalan, boleh terus saja ke Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Insya-Allah di situ kami akan raikan soalan daripada anda semua. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, topik hari ini iaitu hati-hati dengan najis. Dan kita tahu bahawasanya taharah ataupun kebersihan ataupun bersuci merupakan satu aspek yang sangat penting dalam penerimaan amal ibadah kita, menentukan hukum itu dan hukum ini. Cumanya sebagai kefahaman, kenapa pentingnya umat Islam menjaga kebersihan itu? Ayuh. Terima kasih Da'i Hadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sekali lagi Da'i Hadari yang sebagai peneman, bukan moderator, peneman pada pagi ini, dan juga seluruh penonton setia Tanyalah Ustaz. Saya dipahamkan bukan saban hari, bahkan saban bulan dan bertukar tahun. Semuanya setia dengan Tanyalah Ustaz yang setiap hari dihidangkan dengan berbagai manfaat untuk memahamkan agama ni. Dan alhamdulillah pagi ni bersama dengan saya. Cuma Hadari nampak ramai yang berikan salam dalam kita Facebook punya page tu. Jadi kalau kita tak jawab salam tu macam kesian pula kat orang. Jadi kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang beri salam kepada semua penonton kita di Facebook. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berbalik pada tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Kalau kita tanya pentingnya, saya ingat para penonton semua, kita pergi dahulu perkara yang paling pokok yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bersuci ini atau berkaitan dengan najis. Sebab tajuk kita berhati-hati ataupun hati-hati dengan najis. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW lalu di satu kawasan kebun ataupun kawasan penempatan, dan sama ada di Madinah atau Mekah. Dalam riwayat itu tidak dinyatakan secara khusus. Kemudian Nabi SAW terdengar ada dua suara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir. Kata Rasul SAW, dua orang yang sedang dengar suara ni, mereka ni sedang diazab. Dan mereka tidak diazab pada perkara yang besar. Summa qala
bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Kata Nabi SAW, seorang ni dia ni diazab kerana dia tidak bersih daripada kencing dia. Kalau boleh kita guna bahasa itulah, kencing. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Ada seorang lagi yang ini kerana dia hidup, dia sibuk bercakap hal orang. Okey, yang ini kita bagi ustaz lain bincang. Yang kita nak bincang ni ialah yang disebut oleh Nabi SAW, seorang daripada dua orang tadi diseksa, yu'adziban, diseksa kedua orang tadi. Seorang itu kerana dia tidak selesai daripada urusan kencing ni. Maknanya dia kencing tetapi dia tak bersih. Artinya dia solat tapi dalam keadaan bernajis. Jadi sebab itulah kalau kita sebut tentang tajuk kita hari ini, memang sangat kena hati-hati. Walaupun nampak simple, macam Hadari sebut tadi, alah najis lebih kurang sikit saja. Ada setengah orang dia tak ambil kira pun. Tak ambil kira pun, tak pernah ambil pot lah, kata orang kita. Tetapi hakikatnya benda ni besar, sehingga menyebabkan orang itu diseksa dengan azab kubur. Allahu Akbar. Sebab itulah bila kita menyebut soal ini, maka dia perkara yang mesti kita tekankan. Dan satu perkara kita kena faham bahawa najis ini ataupun suci daripada najis. Bila kita sebut hati-hati dengan najis, berarti kena suci lah. Betul. Kan? Betul. Dia sangat terkait dengan ibadah kita. Cuma kalau kita tengoklah Hadari, dalam konteks ibadah kita sebagai seorang Islam ni, zakat dia tak ada kaitan dengan suci. Betul. Orang tak kencing tak basuh pun boleh bayar zakat. Kena bayar zakat. Tak ada masalah. Puasa pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang dalam keadaan janabah, maknanya belum sempat mandi dan dia berpuasa, sah puasa dia, tak ada masalah. Cuma biasanya dia berkait dengan haji dan solat. Cuma kita nak lebih fokus kepada bab solat pagi ni. Jadi maknanya bila kita sebut tentang bersuci, dia secara tidak langsung kaitannya dengan ibadah solat. Jadi maknanya besarlah. Kerana solat tu antara ibadah yang terbesar dalam hidup kita. Imaduddin. Dan sehari kita solat 5 kali. Betul. Kan? Barangkali mungkin kita tidak baca Quran 5 kali. Orang pergi haji umrah pun jarang 5 kali sehari. Tetapi solat perkara yang jadi rutin, dan dia sangat terkait dengan soal ibadah. Dan soal suci daripada najis. Bahkan dia termasuk dalam syarat sah ibadah solat tu. Jadi maknanya pentinglah. Ini yang kita cuba untuk kita nak go to basic. Sebenarnya bersih daripada najis ini ataupun hati-hati dengan najis, kita bincangkan pagi ini, dia adalah perkara yang paling basic. Dan dia adalah kunci kepada ibadah kita. Artinya walau bagaimanapun ibadah kita buat, tetapi kita tak pastikan bahawa ibadah tadi dibuat dalam keadaan suci, maka menyebabkan ibadah itu tidak ada nilai. Kita ambil solat umpama. Solat antara syaratnya mesti bersih tubuh badan kita. Yang kedua, pakaian kita. Yang ketiga, tempat kita solat. Jadi maknanya hampir keseluruhan daripada ibadah solat tadi, dia tidak terlepas daripada bersih. Makna mesti kita clean daripada najis. Kalau keadaan itu masih berlaku pada kita, berarti kemungkinan sangat besar kita punya solat tidak diterima. Atau lebih tepat kita cakap tidak sah lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sangat-sangat penting, iaitu menjaga kebersihan itu sendiri. Ia kaitan dengan ibadah pokok kita, iaitu solat. Cumanya Ustaz Izzuddin di Facebook ada bertanyakan, apa beza maksud hati-hati dan was-was dengan najis? Mungkin ada antara yang terkeliru ni Ustaz. Dia beginilah pertama kita nak fahamkan dulu was-was ni. Kalau kita tengok apa disebut dalam mausu'ah fiqhiyah, dia kata was-was ini dari segi bahasanya dibisikkan halus. Yalah, jarang was-was ni orang sebelah bisik. Betul. Maknanya dia ada yang bercakap dalam diri dia. Dia kata, Tok Melah tak bersih lagi tu. Aduh. Kan? Dia boleh bercakap tu kan? Dia rasa kan. Ada orang bercakap, itu dia bagi bisikan halus. Tapi kalau kita tengok dalam segi istilah fuqaha, dia kata
was-was ni maknanya percakapan dalam diri sendiri seperti dibisik-bisik. Kan? Kemudian timbul perasaan berbolak-balik tu. Itu dipanggil was-was. Itu yang mula tak khusyuk. Itu yang mula dia rasa tadi kencing cuci ke tidak. Kan? Tadi bersih ke tidak. Sudah kata. Lantai ni bersih ke tidak. Dia dah mula dah. Ini yang dipanggil was-was. Dia berbolak-balik. Datang perasaan bolak-balik. Kalau sekadar rasa-rasa saja, tak sampai timbul bolak-balik, dia belum lagi termasuk was-was sebagaimana yang ditakrifkan. Sebab itu Ibn Jauzi dalam dia punya kitab Talbis Iblis, dia kata apa? Antara ni yang paling simple kita nak tengok. Dia kata tujuan dia misalnya dalam solat, syaitan datangkan was-was ni supaya kita tak boleh nak grab 100% kesempurnaan. Nampak tak? Contoh dia kata, kata Ibn Jauzi rahimahullah, dia kata misalnya orang mengulang-ulang perkataan usalli, kan tak masuk dia, usalli Allah, tak masuk usalli. Jadi akhirnya dia tertinggal keberkatan untuk dapat takbir yang pertama bersama imam. Nampak tak? Betul. Jadi sebab itu kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, dia kata antara was-was ini dia punya objektif, syaitan dia nak bagi kita supaya kita tak dapat grab keseluruhan fadilat ibadah kita. Kalau solat gitu sama kesempurnaan. So macam kita mungkin baca Quran, tengah baca Quran, aku pegang mushaf ni tadi wuduk ke tidak mula tak pegang mushaf dah. Jadi akhirnya dia tak pegang mushaf, akhirnya dia tak pegang Quran. Nampak? Dia menyebabkan orang beralih fokus untuk nak menyempurnakan ibadah, akhirnya tak dapat. Itu was-was. Adapun kita kata berhati-hati, dalam istilahnya kita boleh kata ihtiyatilah. Ihtiyat. Disebut ihtiyat ni, dia kata nak jaga atau nak pelihara supaya kita tidak jatuh pada yang ditegah Allah Ta'ala ataupun tinggal perkara yang disuruh. Ini hati-hati. Maksudnya kita dilarang daripada solat dalam keadaan bernajis. So kita berhati-hati supaya kita solat dalam keadaan bersih. Betul tak? Jadi maknanya kalau orang di rumah, dia nak kena pastikan rumah dia bersih. Betul. Itu maksud ihtiyat. Jadi dia akan berhati-hati. Itu maksud dia. Hati-hati. Atau supaya dia tidak buat perkara yang dilarang. Jadi kadang-kadang bila kita solat, misalnya dalam keadaan kita tak bersih, itu perkara yang dilarang. Betul. Jadi maknanya berhati-hati ni tujuannya itu. Cuma satu perkara hadari. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak highlightkan juga yang ini. Para ulama ditekankan sikit berkaitan dengan ihtiyat ni dengan ghulu. Melebih-lebih. Melebih-lebih. Yang ini ni masalah pula hadari. Nampak macam tadi dia tak nak was-was. Tapi bila dia berlebih-lebih, akhirnya dia lebih pada was-was lagi. Sana tak bersih, sana tak cicak dah kutip dah. Tanya macam tak cicak lah tadi. Sudahnya semua dia nampak tak cicak. Kan, siap dekat dinding, dekat atas atap pun tak cicak juga. Jadi maknanya dia jadi melampau. Ini pun bahaya. Jadi dalam konteks kita nak membezakan di antara was-was dengan berhati-hati, kita kena bertenang. Kena bertenang. Bertenang. Sebab kita khawatir kerana perasaan nak berhati-hati itu akhirnya sebenar mendatangkan was-was pada kita. Faham tak Adri? Kan ada setengah orang kadang-kadang dia risau nak sembahyang kan. Bersih ke tempat ni? Bersih ke tempat ni? Dia banyak tanya. Jadi bagus ihtiyat supaya dia tidak solat di tempat yang kotor misalnya. Betul. Tetapi akhirnya mendatangkan masalah pada dia, rasa ragu-ragu. Dalam sembahyang duk mikir, tadi budak tu lalu, dia sudah. Sudahnya dalam sembahyang dia boleh bercakap pula dengan budak tu. Tadi kau lalu mana kata? Makna dia melampau. Sebab itu kena hati-hati. Jangan sampai melampau dalam kita berhati-hati. Baik. Nampak? Tamam. Itu dia. Jangan sampai hulu. Tapi itulah was-was itu pun kita kena jauhi juga. Betul. Sebab target syaitan ni yuwaswisu fi sudurin nas. Hati kita tempat targetnya. Jadi insya-Allah Ustaz, kejap je lagi kita akan sembang-sembang lagi pencerahan berkaitan dengan hati-hati dengan najis ni. Cumanya kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan seperti biasa, kita bawakan pelbagai topik yang berbeza. Namun penjelasannya tetap iaitu untuk memberikan kefahaman untuk kita semua. Dan hari ini mungkin ramai yang keliru tentang ibadah berkaitan dengan najis. Hari ini kita bawakan perbincangan hati-hati dengan najis bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Dan masih lagi kami alu-alukan kepada anda semua untuk tanyakan soalan. Terutamanya tinggalkan di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita. Ada soalan yang cantik daripada Mas Ripah Nur Jamain di Facebook ni. Katanya, macam mana nak dihukumkan najis pada air dan tidak sah digunakan untuk bersuci dan beristinja? Tadi kan Ustaz ada kaitkan dengan solat. Kita nak gunakan air untuk berwuduk juga. Macam mana Ustaz? Dia begini, pertama sekali kita nak kena faham ialah air untuk bersuci, mana nak kita nak ambil wuduk. Betul. Dan istinja mesti daripada air yang mutlak. Maknanya air bersih lah. Betul. Air mutlak ni artinya air bersih. Baik. Kerana ada juga air yang bersih tapi dia tak boleh buat bersuci. Air sirap orang tak buat. Jangan buat kerja. Jangan kita istinja dengan air sirap pula. Nanti tarik pula. Sudah. Dia bersih. Tetapi dia tak boleh untuk dibuat bersuci. Okey. Jadi sekarang ni bila kita sebut tak ada kerja kan? Maknanya air yang nak dibuat bersuci tadi, maknanya istinja ni kira-kira untuk bahasa, saya guna bahasa orang kita lah tuan ni, cebok. Orang cebok. Nak buat cebok ni dan juga nak buat wuduk, nak buat mandi, dia mesti guna air mutlak. Cuma isunya kalau air ni dia terkena najis, misalnya lah yang paling common lah, kita kata tai cicak lah. Ni banyak berlaku pada orang. Sama ada kolah ke ataupun dekat apa nama ni, dia panggil tu bumbung tu panggil benda tangki ke. Baik. Kalau sekiranya Adri, air tu sedikit, maknanya tak cukup 2 kolah. 2 kolah ni berapa banyak? Ada pandangan menyebutkan 270 liter. Ini kalau kita petik daripada Dr. Wabah Zuhaili, Allahyarham. Itu 2 kolah. 2 kolah. Juga ada pandangan yang menyebut 200 liter. Keseluruhan. Cuma disebut oleh para ulama dalam konteks jumlah liter ni, 2 kolah ni sebenarnya dia bukanlah untuk nak menentukan exactly tepat begitu, dia lebih kurang, dia panggil dia takrib, maknanya lebih kurang aja untuk nak bagi satu gambaran yang banyak tu bagaimana. Baik, jadi isunya ialah kalau dia air tu banyak Adri, tak ada masalah, dia tidak terkesan kalau sekadar tai cicak kau tai orang najis lah kan. Ini tai cicak. Baik, maknanya 2 kolah kita tak payah bincang lah. Sekarang ni kita cerita kalau air tu kurang 2 kolah. Adakah diboleh untuk buat bersuci? Kadang-kadang kita masuk jamban. Tiba-tiba air paip tak bergerak dah. Yang ada hanya air dalam baldi. Dalam baldi. Okey, dalam baldi tu pula dah bertai cicak. Maknanya lama tak guna. Sekarang ni pilihan kita nak pakai ke tak pakai. Jadi kalau begitu keadaannya, air tu dikira mutanajis. Makna air yang bernajis. Dalam konteks kita sekadar nak cebok bolehlah. Tetapi tidak dikira suci. Itu bukan air mutlak. Bukan air mutlak. Jadi kena faham tu. Kadang-kadang berlaku. Biasa berlaku tak? Pernah berlaku. Pernah berlaku kan. Jadi maknanya kadang-kadang itu je yang ada. Apa nak buat sekarang ni? Nak pakai ke tak nak pakai? Kita pun pakai. So saya nak beritahu, kalau begitu keadaan kita dikira cebok lah. Minta maaf kalau saya guna bahasa ni. Tuan-tuan janganlah marah pula. Kan? Supaya senang faham. Tidak kan tak faham payah. Jadi maknanya dia dah selesai cebok. Cuma dia tidak dikira suci. Bermakna selepas dia cebok tu dia tak boleh solat. Dia kena sucikan pula. Dia kena cebok sekali lagi. Dengan air teh ais pula. Dengan air mineral. Lain selera je tu. Maknanya kena ambil air mineral. Misalnya kata ni cerita air tak adalah. Dia ambil air mineral atau air mutlak lah. Air mineral tu air mutlak. Dia cuci sekali lagi. Barulah dia boleh solat. Baik. Jelas tak? Jelas. Jadi di situ dalam keadaan tadi sebenarnya dia punya hukum najis pada diri dia belum diangkat. Bermakna dia masih lagi dikira orang yang menanggung najis. Sebab dia istinja dengan air yang mutanajis. Jadi tak boleh berpuas hati. Tak boleh. Dia kena cebok balik. Cuma soalnya adakah pakaian dia akan jadi bernajis? Jawapan dia tidak. Sebab najis tu dah tak ada.
Faham tak? Okey, kita gunakan untuk menghilangkan najis. Najis ni macam mana nak tunjuk? Air ada air. Air. Kan contohlah ni sekejap saya ada buat spray pakai ni. Macam-macam ada. Ya Allah Ustaz, macam-macam Ustaz bawa air ni kan nak ngajar. Iyalah Ustaz. Jangan risau, air ini tak ada papan tanda. Jadi contoh tadi yang ini bila kita katalah ini dipanggil ain dia. Ini tak nampak dalam tu. Yang ini bermakna dipanggil najis dia. Sana Ustaz. Yang itu padahal salah tunjuk. Ini maknanya najis dia. Okey? Kalau tuan-tuan tengok dia meleleh tu kan. Okey. Jadi sekarang ni apabila najis ni dah tak ada. Okey? Sekarang ni contohlah tangan saya. Ya Allah. Bergerak pula meja tu. Tuan-tuan, katalah contoh, sekarang ni tangan saya dah tak ada najis ni. Okey? Tengok. Dilihat secara fizikalnya. Dia fizikal. Okey. Saya ulang balik. Pasal tadi meja bergerak. Yang ini dipanggil ain dia. Yang meleleh ni. Ini ain dia. Nampak? Baik. Sekarang ni, ini dipanggil ain najis. Tapi kalau begini, ini dah tak ada najis dia. Betul tak? Betul. Tapi tangan saya ni dikira najis lagi ke tidak? Kalau air itu masih lagi ada bergantung. Ini yang kita sebut tadi. Faham tak? Jadi sekarang najis memang dah tak ada. Kita dah menghilangkan najis. Najis tu dah tak ada. Air kencing tu dah tak ada. Kan? Tak ada. Tetapi dari segi hukum ni masih lagi najis. Okey. Sebab apa? Sebab tak dicuci lagi. Betul. Dengan air yang mutlak boleh untuk menyucikan dia. Boleh faham Kak Su? Faham. Kita pelan-pelan je lah pagi ni. Kan? Tak payah kerja-kerja sangat. Nak bagi faham. Nak bagi faham. Kalau tidak, tak faham-faham kita. Ya Ustaz. Jadi yang penting untuk kita faham itu. Sebab ada orang dia faham, apabila dah tak ada najis tu, dia bersih. Terus pergi solat. Sedangkan itu belum bersih lagi. Kerana apa? Cara menyucikan najis tu tak betul. Baik. Ataupun tidak tepat, ataupun tidak sah. Lebih tepatlah kita guna. Seronok dah ni. Sebab perbincangan dah mula ada demo-demo dah ni. Demo lah ni. Cuma Ustaz, kita nak tanya lagi, ada lagi soalan yang ditanyakan oleh para sahabat ataupun penonton kita. Cuma ada pemanggil di talian ketika ini, kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Hadari Ramli dan juga Ustaz Irianto Rizal Rukman. Saya Omar Abdul Majid dari Selajini Timur 3 Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Omar sihat Haji? Alhamdulillah sihat. Orang tua biasalah dah. Allah. Orang muda sihatnya. Dengan suara muda. Silakan. Jadi soalan saya gini Ustaz. Ustaz, kita ni kadang-kadang dah berwuduk okey dah. Tiba-tiba datanglah cucu pula dekat kita pun dukung ni kadang-kadang kita dukung biasalah, kita dah ada wuduk tadi. Jadi kadang-kadang biasa memang baby pakai pampers, tapi kadang-kadang ada kalanya air kencing dibocor Ustaz, dan kena baju kita, tapi kita tak perasan Ustaz, dan kita tak tahu pun, tak nampak pun benda tu, dan tak terasa pun benda tu, pasal benda tu yang ada di dalam macam itu kan. Jadi kena baju kita, jadi dan terus solat. Apakah keadaan macam ini Ustaz dikira sebagai sah ke tidak ke solat tu? Baik. Jadi itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang sangat cantik daripada Haji Omar mewakili ibu bapa di luar sana. Macam mana Ustaz ya? Bayi pakai lampin pakai buang. Jadi ada najis tu. Adakah dikira kita dah terbatal wuduk kita? Okey. Dia begini. Pertama, bagus soalan juga. Ya. Sebab walaupun dia lain sikit daripada Haji Omar tanya, tapi bagus soalan tu. Okey. Pertama, wuduk kita tidak dikira batal kalau kita menyentuh najis. Kadang ada orang silap. Ya. Menyentuh najis. Ini bukan kita yang keluarkan najis Keluar najis tu memang batal. Kita kencing, kita berak, batal. Minta maaf tuan-tuan ni, saya pakai bahasa orang tua je. Ya. Kalau menyentuh macam Haji Omar tanya tadi, katalah budak tu bernajis, kita ambil satu position, budak tu bernajis, kita ni ada wuduk, kita pun sentuh dia, batal tak wuduk kita? Jawapannya tidak batal. Tidak batal. Sebab menyentuh najis tidak menyebabkan batal wuduk. Tu kena faham. Okey, selesai satu part. Saya ulang balik. Tadi budak tadi bernajis, katakanlah dia kencing, okey, tak cuci pun, kita pegang pula, keadaannya basah lah. Jadi dalam soalannya, adakah batal wuduk kita? Jawapannya tidak batal. Sebab ada sangkaan orang bila kita menyentuh tadi itu batal. Kerana najis. Sebenarnya tidak batal.
Okey. Menyentuh najis tidak membatalkan. Okey, habis satu part. Cuma soalannya, adakah keadaan kita selepas menyentuh tadi boleh untuk terus solat? Sambung solat. Ayuh. Ataupun kita makna nak solat kan? Ya. So, boleh tak kita solat? Maka jawapan dia tak boleh. Sebab kita dah memegang najis. Baik. Bermakna ini yang kita balik pada kita punya demo tadi. Betul. Kan? Walaupun tak nampak ain dia. Kan? Najis tu tak nampak di tangan, tapi dari segi hukum tangan kita najis ke tidak? Najis. Jadi kalau keadaan ini berlaku, kita masih solat, bermakna kita solat dalam keadaan menanggung najis. Okey. Ini kalau dari segi istilahnya, tuan-tuan. Oh, makcik, dengar ni. Dari segi istilahnya, kan, maknanya dipanggil najis dari segi hukum. Hukum saja. Ya. Makna bendanya tak ada, najisnya tak nampak, tapi hukumnya najis. Itu dipanggil najis hukum ataupun hukmi. Hukmi. Yang saya tunjuk tadi yang meleleh tadi tu, mencari kencing ke katakan misalnya, Aini. itu dipanggil aini. Okey. Maknanya benda tu, najis tu nampak. So dalam soalan Cik Umar tadi, kalau kita nak nisbahkan dalam konteks kita menyentuh budak tadi, dan budak tu pula ada najisnya yang kita sentuh. Kan? Contohlah kata dia buang air besar. Ya. Kan dia berak. Kita pula tak perasan yang kita menyentuh tu. Kan? Dan memang ternyata menyentuh najis dia. Kemudian kita buat solat, tapi tak nampak kesan dia kat sini. Ya. Jadi keadaan itu sebenarnya kita bernajis dan tak sah solat kita. Allahu akbar. Itu kena perhatilah kat situ. Ya. Alright. Ini satu part. Ni tak cerita lagi pasal budak tu punya pampers ni. Tak. Tenang lagi. Ini kita cerita dalam konteks kita sentuh dia. Dan isunya yang saya nak terangkan ialah ada dua perkara yang selalu orang confuse. Pertama, tak ada najis, dia sangka bersih. Yang kedua, cara dia membersihkan najis, dia sangka bersih. Itu yang kita sebut tadi. Betul tak? Ini disebut terlebih yakin pula. Ini ilmu yakin. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kita kena fahamkan betul-betul. Membersihkan najis tadi mesti dengan cara dan kaedah yang betul. Antaranya apa? Bila sebut tentang antara kaedah ataupun cara membersihkan najis tu, kejap je lagi. Ini makcik marah saya ni, kenapa potong Ustaz cakap? Bukan apa, kita kena rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Di mana sahaja anda berada, terima kasih terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Difahamkan pagi ini ada sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz yang menonton dari Brunei, terima kasih ya. Ada juga dari Singapura, katanya dari Jurong, dan banyak lagi tempat di Singapura tu, terima kasih. Dan sahabat-sahabat di Indonesia, terima kasih ya Pak. Dan hari ini Tanyalah Ustaz kita bicarakan tentang hati-hati dengan najis, yang mana topik besar kita iaitu ibadah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Baik Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita. Alang-alang Ustaz nak kongsikan tentang cara ataupun kaedah membersihkan tu. Sebab ada orang dia terlebih yakin ya, ilmu yakin tadi tu. Ada satu soalan yang cantik daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Mungkin Ustaz boleh ceritakan dengan lebih lanjut. Katanya masalah anak ngompol. Ramai tak faham apa pula ngompol tu, kencing malam. Ada setengahnya sampai darjah 3 pun masih lagi kencing malam, iaitu kencing di atas tilam ni. Macam-macam cara dah ubah ataupun cuba tetapi tetap gagal. Bagaimana dengan tilam tempat tidurnya? Adakah cukup lalukan airnya sahaja dan jemur? Bagaimana cara terbaik untuk kita pastikan suci daripada najis tilam tersebut? Dia sebenarnya soal kencing ni tak kisah dia jawab apa pun. Ada orang sampai umur 20 tahun, 30 tahun kencing lagi. Masih kencing. Cuma dia bukan kencingkan tilam, dia kencingkan kawan-kawan. Itulah hukumnya tu. Allah. Aduh, ya Allah. Okey. Sekarang ni dia masalah. Okey, kalau kita cerita pasal orang yang kencing atas tilam ni lah. Maknanya tempat yang susah kita nak angkat. Jadi ini anggaplah ni tilam. Baik. Nak bawa tilam betul-betul kan air pula. Tidur pula garang kan. Jadi isu sebab dia ada beberapa ada terkait lah Ya. Baik, pertama kalau sekiranya katalah dia kencing dah. Dekat sini lah tuan-tuan ni. Okay, ni tak ada lah ni dia kencing katakan. Dia kencing dan kencing dah kering. Kalau macam ni dah kering lah. Maksudnya dah kering. Tak ada apa. Jadi apa kita nak buat? Kalau dalam keadaan ni macam ditanya tadi, katalah dah kering. So apa yang kita nak buat? Kita alirkan air. Saya
tak buat air yang banyak. Jadi saya cuma tak nak pakai spray, saya takut orang salah faham. Baik. So bila kita alihkan air, maknanya curahkan air itu. Curahkan sahaja. Curahkan sebab dia dah kering. Baik. Isu dia pasal najis tu dah kering kat sini. Ya. Faham tak? Anak tu kencing kat tilam, tak kisahlah tilam ke, cushion ke, Sofa, dalam kereta ke, sofa ke. Takkan kita angkat pula kereta tu. Betul. Cuci. Buka Ya, balik. kan? Jadi dia nak buat. Jadi ni cerita dia pertama, najis ni dah kering. Baik, apa nak buat pasal baru belajar hari ni? Kan sebelum ni kita entam aja tak. Tak lah katanya. So dalam keadaan ni kita tak perlu keringkan lagi dah pasal dia memang dah kering. So ambil air, anggaplah ni baldi atau penggayung, curah di tempatnya dengan banyak. Banyak mana tu? Tengoklah kadar kencing dia. Oh. Itu kena tanya bapak dia lah, anak dia kencing banyak mana. Tanya saya, bukan anak saya tu yang kencing tu. Jadi mana katalah contohlah kita kata kencingnya secawan. Nilainya lah secawan. Jadi lebihkan daripada secawan dia punya kadar air yang kita nak jadikan untuk suci. Okey. Baik. Di kawasan tu di kawasan tu sajalah. Ya. Jangan sofa satu rumah. Satu tilam pula. Tak. Di kawasan tu saja. Okey, katalah kawasannya sini. Kita ambillah bucu sini. So bucu ni saja. Okey. Baik, itu satu perkara selesai. So makna kita letak air kan. Jadi kita lalukan air ni kat sini. Baik, selesai masalah. Cuma timbul isu ialah dia kata kalau sekiranya ada air kencing tu kat sini ataupun najis tu kat sini. Okey, kita ambil kalau ada najis ni, apa benda kita boleh letak kat sini. Macam-macam ada ni. Nak ngajar. Rumah tak marah ke Ustaz? Mai sedia ke ni? Okey. Kan. Contohlah katalah ada najis dekat situ. Contohlah. Boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Kan? Contoh ada najis kat situ. Najis pun terang no. Jadi kalau macam ni keadaan, kalau najis lah. Ya. Okey. Kena bersihkan dulu najis sebab najis ni tak kering lagi. Dari sudut fizikal dia kena bersihkan. Kena bersihkan dulu. Bersihkan. Macam ni lah. Najis dah melekat kat sini. Nampak tak? Baik. Okey, kalau tengok sini, najis mana banyak kamera kita pakai. Situ. Usah sana. Okey. Nampak? Kan? Dia dah beralih ke sini. Ya. Aywa. Jadi maknanya sekarang ni dah selesai. Betul tak? Betul. So, barulah kita ambil air dan kita letakkan pula dekat sini. Baik. Kan? Curahlah. Tak apa. Curah je, biarkan. Bantal ni memang dah bagi tahu dah untuk nak dibasahkan. Jadi kan maknanya curahkan air kat situ. Ya. Okey, katalah air ni menyerap ke dalam lambat pula dia nak menyerap dia. Kan tu. Tak apa, tuan-tuan faham ya. Ini jangan tuan-tuan kacau macam saya pula Saya nak cerita air tu menyerap ke dalam. Pasal tak serap-serap dia. Favorite lain macam. Kan? Okey. Kadang-kadang macam ni. Okey, sekarang ni yang jadi satu masalah kadang-kadang tadi ada orang dia rasa pakai ni je lah. Jangan. Kalau kita keringkan balik pakai ni, bermakna najis yang ada tadi kita masukkan balik. Okey. Ini biasanya berlaku kalau orang guna mop. Lantai, katakan lantai tu kot najis, anak dia bocor. Ya. Dia pun ambil mop, kan? Sebenarnya semalam terfikir nak bawa mop, tapi mikir pula macam mana dekat konti kita nak pakai mop. Dia ambil mop, dia pun masuk dekat dalam baldi, dia pun kocak-kocak, dia pun letak. Dia bersihkan air kencing tadi atau berak tadi lah. Lepas tu dia masuk balik dekat baldi tu. Lepas tu dia masuk balik, dia keluarkan balik, dia gosok balik. Bermakna najis pusing-pusing situ je. Okey. Nampak tak? Faham. Sepatutnya najis tadi macam kita sebut, dia kena ambil kain yang bersih lah. Banyak kain, jangan risau. Kan? Ambil kain lain, tekap dia kat situ. Bukan kain yang dah najis tadi. Okey. Ini jangan guna kain yang sama. Jangan guna kain yang sama. Sebab yang ini ni yang punca kadang-kadang kita silap. Akhirnya dia menajiskan balik. Faham tak? Ya. Okey. Soalnya kat sini sekarang. Baik, sekarang ni kita dah letak air banyak. Okay? Ya. Baik, bagaimana keadaan sekarang ni? Dah tak ada dari sudut fizikal? Dah tak ada. Okey. Alright. Betul. So maknanya selesai dah. Airnya dah tak ada. Airnya dah pindah ke sini. Betul tak? Air tu makna najis lah kita sebut. Najis dah pindah ke sini. Betul tak? Ya. Kemudian sini pun kita dah basahkan tadi, kita dah tuang air yang banyak. Betul? Kan? Jadi sekarang ni selesai. Cuma timbul masalah, bagaimana sebelah dalam ni? Sebab najis tu mungkin masuk ke dalam. Dia merosak ke dalam. Aywa. Di sini ni tuan-tuan, kalau boleh saya petik sikit apa yang disebut dalam mazhab Syafi'i, dia bagikan apa nama ni, contoh bagaimana besi
Ini dalam mazhab Syafi'i. Besi yang dibuat, ketika dibuat tu dicampurkan dengan racun. Ataupun dia punya, apa dia panggil istilahnya? Apa dia panggil? Bahan tu kita panggil apa? Apa ke benda payah benar nak menyebutnya pagi ni. Selalu ingat pagi ni je ya? Itulah air itulah air pula apa benda? Chemical. Bahan kimia. Bahan kimia tu. Bahan kimia tu. Abang kameraman kita bagus ya. Bahan kimia tu katakan daripada najis. Ya, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia kata, bila dah di blend apa nama ni? Besi tadi, dia jadi satu besi. Kemudian bahan chemical tu dah bercampur dalam besi tadi. Katalah bahan chemical tu najis. Adakah besi tu dikira najis keseluruhannya? Tidak. Dia kata cuci saja di bahagian luarnya. Jadi tak perlu ragu-ragu. Jadi maknanya apabila kita dah cuci di sini tadi, kan kita dah basuh dengan air. Ya. Jadi tak timbul lagi dekat dalam ni ada najis tak ada najis. Ada makcik tu tukar sofa. Sebenarnya salah. Sebab dia rasa bila kita curah, ustaz kan ke kita curah air itu masuk ke dalam? Bukan ke najis tu pergi ke dalam? Memanglah. Tetapi dalam konteks ini dinisbahkan baik tilam, baik katil, baik sofa, baik kursi ke, maknanya nisbah yang sama. Jadi kalau nisbah tadi yang Cik Faizal tanya, maknanya kita dah buat dan kemudian katalah lepas pada dah kering kan, kita pun duduk. Kan kita duduk kan? Kita khawatir tak? Ustaz, saya duduk dekat tilam yang adakah nak saya kencing ni najis tak? Itu isu dia. So tidak. Tidak ya. Ini yang dibincang oleh Imam Nawawi juga ya, dalam kitabnya berkaitan dengan bagaimana keadaan. Saya cuba bagi yang paling mudah lah tuan ni untuk tuan faham. Supaya tuan nak fahamkan bagaimana keadaan situasinya tu. Baik. Baru akak-akak tu kata nak tukar sofa untuk raya sebab najis katanya. Rupanya tak payah tukar ya. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian kita kini, kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, saya Ismail dari Singapura. Ya, Haji Ismail. Soalan saya pagi ini berkaitan dengan situasi di tanah suci Mekah, Ustaz. Okey, soalan saya, sedang kita solat berjemaah di dataran Masjidil Haram, tiba-tiba burung pati berak dan terkena pada pakaian kita. Jadi persoalan saya, apakah perlu kita batalkan solat tersebut dan bagaimana cara kita nak keluar daripada saf sedangkan ribuan jemaah sedang solat? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Individu yang tepat juga untuk kita rujuklah. Ustaz, macam mana Ustaz? Tengah solat situ juga burung beraknya. Tuan-tuan memanglah program Tanyalah Ustaz. Kalau saya boleh jawab, saya jawablah ya. Kalau saya tak boleh jawab, tanya Ustaz lain lah. Tapi dalam masalah najis burung ni sebenarnya dibincang dah dalam muzakarah haji. Juga dibincang. Pertama, kerana di situ tak boleh kawal. Dia ada juga keadaan di mana dipanggil keadaan kita tak boleh kawal, maka keadaan tu dia panggil exception lah, pengecualian. So dalam konteks soalan tadi, orang yang berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di dataran ke, hatta dalam masjid pun, burung dekat situ memang ada bersepah di mana-mana. Ya. Jadi kalaulah ketika itu tengah solat dan najis tu kena dan kita boleh semaksimum mungkin kita keluarkan. Maksudnya tapi dia tidak membatalkan solat. Tidak membatalkan. Cuma janganlah biar 3, 4, 5 ketul tu biar je banyak juga aku kena kan. Tak. Maksudnya mana yang boleh kita buang. Buang untuk sekadar yang kita mampu. Itu je. Tetapi dia tidak menajiskan. Dan tidak batal. Cuma janganlah biar je. Macam seronok je kena tembung tu kan. Gitu. Sebab dia di Mekah Madinah ni khususnya berkait dengan soal najis burung, dia memang suatu yang dimaafkan. Baik. Itu pasal soalan tu berkait dengan Mekah Madinah tadi. Di Malaysia ni jaranglah orang tengah sembahyang kena najis burung tu kan. Jarang. Cuma kalau ada pun tak cicak. Mungkin kalau nisbah kita, pasal kat Malaysia ni banyak cicak rumah ke masjid ke kan. Dengan sembahyang. Jadi kalau tak cicak tu dia jatuh terus dia panggil Piramli kata ketil dia. Gitu kan. Dia terus dia panggil campak keluar. Okey. Dimaafkan. Dia tambahkan susah pula kawasan tu nak pergi cari nak ambil itu dimaafkan, tak ada masalah. Baik insya-Allah. Okey Ustaz, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan hati-hati dengan najis ini. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari
sudah pasti kita berdepan dengan pelbagai masalah dan ada soalan-soalan yang bermain di fikiran kita. Jangan pening-pening tuan-tuan, puan-puan, sebab apa, ada penjelasan, ada jawapan, ada huraiannya. Salah satunya kita boleh dapat dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Yang mana hari ini kita dapatkan manfaat bersembang, bukan sembang kosong. Kita dapatkan ilmu berkaitan dengan topik kita, hati-hati dengan najis, dalam topik besar kita ibadah bersama dengan Ustaz Harry. Amboi, nama glamour. Baik Ustaz, amboi, tengah seronok pula main ni ya. Ustaz, tadi ada satu soalan yang mungkin Ustaz boleh sambung perbincangan kita. Soalan daripada abang kameraman kita. Jarang tahu kameraman bertanyakan soalan ni. Macam mana kalau sofa ataupun tilam kita ni ada kesan, iaitu mungkin peta Korea Utara pun ada dekat situ, macam-macam. Bagaimana Ustaz? Dia Hadri, pertama kita nak cakap juga dengan tuan-tuan, kalau tilam tu boleh diangkat, macam ni bantal kecil, boleh angkat, janganlah tak ada kerja pergi cuci kat dalam. Letak je kat luar, tembak dengan air, selesai masalah. Kan? Lepas tu jemurlah 4-5 hari, keringlah dia. Atau tilam tu boleh diangkat. Selesai. Ini cerita tilam yang berat, yang nak dialihkan payah, sofa nak dialih payah. So, kaedahnya yang macam kita sebut tadi. Kalau saya ulang balik tadi, najis yang ada, bersihkan. Kemudian kita letak air yang banyak. So, air tu kita tekap. Sebab ni kan tak boleh diangkat. Jadi macam mana cara kita nak keringkan? Tekap je lah. Tekap je. Macam tadi kita dah bincang, kalau sekiranya masih berbaki dalam ni macam mana? Kita kata tak apa, sebab yang penting luar. Baik, timbul soal. Abang kameraman kita tanya. Contohnya dia berbaki macam ni. Nampak tak kalau kita tembak kat sini? Ada kesan apa? Dia ada kesan. Kita tengok abang tu shoot. Nampak tak? Macam ada kesan kat sini kan? Macam peta, nampak tak Adri? Ya. Nampak sini kan? Baik. Okey. Yang ini ni, setelah kita dah cuci, kita dah apa semua tadi, masih ada kesan. Kalau kesan ni, ya, misalnya kesan yang macam ini ni tak ada bau, tak ada rasa, kan, dia hanya ada warna je. Kan? Ada warna saja. Jadi tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nampak tak? Maknanya kita dah buat dah bersih dah. Sebab nampak kesan tu menggerunkan kesan tu, memanglah dia ada macam peta sikit kan sini kan. Ada warna saja. Ni kita cerita ni dah cuci tadi ni. Cuma biasalah macam kita punya bantal kat rumah kan. Macam peta ada kan. Itu tidak ada masalah kerana itu dikira suci. Jelas tak? Ya. Baik, cuma kalau sekiranya bau tu ada, warna pun ada lagi. Ya? Ni bau ada, okey. Warna ada lagi, tapi kita boleh sental kalau boleh. Sental dengan sabun, sental lah. Kan? Masa kita cuci tu sental lah dengan sabun. Seboleh mungkin kalau boleh. Ya. Untuk bersihkan dia. Kalau tidak, tak ada masalah. Tak ada dia masalah. Suci. Baik. Okey. Ini kaedah kita nak menyucikan dia. Kalau tak boleh diangkat keluar, yang kita tak boleh nak tembak dengan air yang banyak, maksudnya dengan gunakan pipe ke sebagainya. Pergerakan terhad lah. Baik. Tapi jangan tak cuci langsung. Bila tak cuci, bermakna ini yang kita balik pada yang awal tadi, nampak bersih. Baik. Betul tak? Tetapi segi hukumnya najis ke tidak? Najis. Sebab tak dicuci lagi. Ya. Tak dibersihkan lagi. Sama macam yang kita sebut tadi, dia gunakan baldi yang ada isi air tapi sikit, ada tek cicak banyak dalam tu, tapi pasal nak cebok punya pasal, pakai juga. Bersih dah najis daripada tubuh kita, tetapi hukumnya tetap masih bernajis. Sama juga yang ini. Baik. Yang kita sebut tak dicuci, macam tadi Cik Faizal tanya, hari ni baru nak cuci pasal baru belajar. Maka selama-lama tu sebenarnya najis. Okey. Maksudnya kena sucikan dulu. Kena sucikan dia. Cuci. Itu dia. Ini kalau puan penerbit kita dah beli dah tilam ataupun sofa baru ni. Baik, sekarang ni Ustaz, kita nak raikan soalan di Facebook, iaitu Intan Zurina. Ada tanyakan satu soalan yang kita boleh kaitkan dengan hadis sekejap sahaja lagi. Katanya, Ustaz, orang Islam di luar negara yang solat di ruang terbuka iaitu padang, tetapi oleh kerana faktor cuaca, mungkin kerana sejuk, salji itu, mereka memakai kasut. Soalannya, adakah sebarang kelonggaran dari segi hukum mengenai kebersihan kasut yang dibawa dalam solat dalam keadaan begitu? Saya nak mungkin kita boleh bawakan juga hadis yang mana kita selitkan juga dalam ialah sebelum kita iklan tadi, bagaimana hadis riwayat Abu Daud yang mana diberikan iaitu pesan daripada hadis riwayat Abu Daud, hadis Nabi SAW, mafhumnya, apabila seseorang daripada kamu datang ke masjid, maka lihatlah jika ada kotoran atau najis pada kasutnya. Jika ada, maka hendaklah disapunya iaitu dengan tanah, dan dibolehkan bersolat dengan memakai kasut itu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan perinciannya. Baik, pertama sekali
kita balik kepada basic. Solat tetap mesti dalam keadaan bersih. Makna tak ada najis. Itu yang pertama, basic. So kalau kasut tak ada najis, makna tak sah. Itu paling basic lah untuk kita faham. Cuma soalannya, dia solat dengan kasut. Maka kita assume, kita sangka bahawa kasutnya bersih. Okey. Itu. Boleh faham Soalannya, boleh ke solat pakai kasut? Sebenarnya ada hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Daud juga berkaitan dengan masalah ni. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis tu dari satu penekanan. Kata Rasulullah SAW, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Berbezalah dengan Yahudi kerana orang Yahudi dia takkan solat menggunakan kasut mereka. Okey. Cuma para ulama mengatakan bahawa bukanlah apa yang ditekankan oleh Rasulullah SAW tu untuk dijadikan satu sunnah untuk orang solat menggunakan kasut. Itu yang pertama. Tetapi penekanan itu ialah untuk berbeza. Kalau perlu, pakailah. Jangan rasa takut kerana orang Yahudi dia memang tak pakai kasut ketika mereka sembahyang. Nampak tak? Yang kedua, dalam konteks memakai kasut ni juga ada sebahagian mengatakan hukumnya sunat. Sunat dimakai kasut kalau keadaan di tempat dia memang solatnya memakai kasut. Jadi berbalik pada soalan tadi, saya percaya kalau dibawa ke Malaysia, tak ada orang sembahyang pakai kasut. Ya, betul. Dalam masjid. Pelik pula orang lagi. tengok ni. Ya, solat pakai kasut tak ada, di masjid pun apatah lagi. Jadi tak perlulah untuk kita pakai keadaan itu dalam konteks kita. Saya ulang balik. Jadi ada dua keadaan untuk kita faham. Satu, perbuatan dia. Soalannya kalau tanya, perbuatan orang tadi betul ke tak betul? Ataupun orang tu jahil sebenarnya? Kita kata betul. Kerana memang ada hadis Nabi SAW. Cuma bagaimana nak memahamkan hadis itu, itu perlu kita bincangkan. Macam saya sebut secara ringkas tadi, para ulama mengatakan bahawa tujuan hadis itu disebut oleh Rasulullah SAW ataupun penekanan itu ialah untuk berbeza dengan orang Yahudi. Jadi, dalam satu konteks. Tetapi dalam pengamalan, kena tengok kita punya suasana di Malaysia. Kalau di Malaysia memang orang tak solat pakai kasut. Tak ada musim sejuk pun. Tak ada. Yang keduanya, orang tidak solat dalam masjid pakai kasut. Cuma nak sebut sikit Hadari. Sebenarnya pakai kasut ni dia tidak ada kaitan dengan musim sejuk saja. Tak. Tak ada ya? Tak. Memang boleh pakai kasut asalkan kasut tu bersih. Cuma yang itu kita tekankan tadi. Baik. Soal hukum itu wujud satu, tetapi praktikal hukum satu perkara yang lain. Jangan kita kelang kabut. Faham? Kan? Kerana setengah orang bila dia belajar, ada tu Nabi sebut. Memanglah. Tetapi bagaimana dari segi pelaksanaannya di tempat kita? Kalau tidak, maka tak usah. Ini. Jadi, kena faham. Dia berbeza di antara kasut dengan khuf. Khuf, hari ni tak bawa khuf. Pasal tak bincang tajuk khuf. Khuf, dia memang pakai untuk musim sejuk. Musim hujan. Tapi kasut ni tidak. Musim panas pun ada orang solat menggunakan kasut. Kenapa? Jawapannya simple. Ada hadis Nabi SAW yang mengharuskan. Boleh faham? Kenapalah Ustaz tak bawa khuf ya? Kalau boleh tunjuk Ustaz ya? Khuf yang tak bawa lah pasal penerbit pun baru bagi tahu. Kalau tidak hari tu beli kat Mekah baru ni. Penerbit juga kena ya. Baik Ustaz. Mas Niza pula di Facebook katanya, Ustaz, sekiranya ibu hamil keluar sedikit air ketuban tidak bercampur darah, adakah wajib dia solat ataupun bagaimana keadaannya? Masya-Allah. Dia orang kalau boleh tanya, dia tanya apa semua nak tanya. Semua dia tanya Ustaz. Okey, pertamanya tuan-tuan, saya sebenarnya saya beritahu saya bukannya alim bab itu. Tapi saya kena study lah pasal ada soalannya bab kain itu. Saya sempat tengok sikit. Sebab kita bukan orang perempuan, biasalah dengarnya air ketuban ni. Jadi bila timbul soalan ni, kena study lah apa benda air ketuban tu. Air ketuban ni kalau dari segi konteks biologinya, dia kata cecair yang berwarna jenis, dia agak kekuningan, dia kata dia meliputi janin. Ni dalam rahim, dalam proses kehamilan. Kadang ketika air ketuban ni dia pecah awal. Maknanya dia keluar awal, sama ada dia tanpa darah ataupun dia dengan darah. Alright. Cuma soalannya, adakah dia dikira hukum macam orang nifas, maksudnya tak payah solat? Atau macam orang haid? Kerana orang, para ulama bincang, orang perempuan yang hamil ni, ada yang akak-akak dengar ni, mabuk dia hari ni. Hamil haid,
setahu kita orang yang hamil dia tak ada lah. haid. Tak, ulama dah bincang possibility orang hamil untuk haid. Jangan penerbit letak bab haid ni pula kat saya ke depan, sudahlah bawa tenang. Ini kita nak sentuh sikit aja kan. Kadang penerbit ni idea dia macam-macam, kita dikonang ke situ. Boleh cuma bawa tenang. Itu kena cari yang pakar haid. Tuan-tuan, cuma saya nak kata dia bukan hukum haid kecuali kalau sekiranya dia bersambung dengan haid. Katalah orang tu hamil 9 bulan kan, dia ada haid. Dia jenis wanita yang ada haid ketika hamil. Kemudian pecah ketuban dan dia bersambung, maka ulama kata dia boleh consider sebagai haid. Maknanya dia tak payah solat. Okey, itu satu keadaan. Kedua, adakah kalau dia bukan haid, dia pecah ketuban tadi dia macam hukum nifas? Kan hukum nifas tak payah sembahyang? Tidak. Nifas ialah wiladah. Lepas beranak. Ni belum beranak. Ni pra. Okey. Dua. Yang ketiga, adakah dia kena solat? Jawapannya kita kata ia kena solat. Cuma kalaulah ketika tadi dia berwuduk, kadang-kadang dia tengah nak tunggu nak beranak ni, belum nak beranak lagi. Betul tak? Betul. Dia ada wuduk, dia memang tahu nak masuk waktu dah. Tiba-tiba doktor pecahkan air ketuban. Betul lah, agak saya termah tu. Termah tu betul agaknya. Saya pun tak ada pengalaman tu juga Ustaz. Doktor pecahkan air ketuban. Maka di segi hukumnya batal wuduk dia. Batal. Dia faham. Macam kalau kita boleh consider macam dia kencing lah. Betul. Batal. Maka dia kena wuduk balik. Itu selesai urusan dia. Soalannya, masih perlu solat? Jawapannya, ya. Air ketuban dia belum wiladah lagi. Betul. Maka dia wajib solat. Kalau dia ni Ustaz, sekarang ni kita sedang menunggu, belum nak beranak lagi ni, sedang menunggu dekat katil ni. Bila-bila nak keluar. Bila-bila yang doktor kata dah boleh beranak. Maka dia kena solat waktu tu. Di tempat katil dia. Bersihkan, ganti apa yang patut, ambil wuduk balik, kemudian dia solat. Kalau dia tak mampu, ketika tu katalah sakit sangat, ada orang dia punya kontraksi. Itulah nak beranak tu kan, sakit sangat, jadi dia tak mampu untuk solat, maka keadaan itu dia di excuse lah dalam konteks keadaan dia, maka dia qada semula. Nampak tak? Jadi makna keadaan itu dalam konteks ibadah solat dia masih lagi mewajibkan dia solat. Kecuali kita sebut tadi, kalau dia berkait dengan haid. Ni sangat rare lah sebenarnya, bukan semua orang ada. Cuma ulama bincangkan hukum tu, tetapi wuduknya kena renew balik. Sebab wuduk tadi tu kena tajdid kan? Tajdid. Nama sendiri. Cakap Arab tu. Kan, kena perbarui supaya dia boleh untuk solat. Kerana wuduk tadi dah batal. Kalau dia wuduk lah. Kalau dia masuk, dia panggil labor room tu, dia dah berwuduk, katakan nak menunggu asar ni kan. Doktor kata, okey boleh masuk sekarang, tunggu. Kan, tunggu. Biasa parking tepi. Jadi sementara belum asar, tiba-tiba doktor pecahkan air ketuban tu, katalah contoh masa itu. Maka ketika tu batal lah wuduk dia. Tapi kalau memang dia tak berwuduk, tak adalah batal. Memang kena ambil wuduk lah senang cerita. Bersih kena bersih, tetap kena bersih. Kena bersih kan? Kena bersih. Okey, baik. Kita nak tanya dulu penerbit, adakah sempat untuk kita bawakan soalan ni? Okey, satu soalan daripada Mak Itu ni, Ustaz. Katanya, adakah air liur basi itu najis, Ustaz? Kalau kita bangun tidur je terus solat, berbekeh lagi, menggunakan baju yang sama, berkemungkinan air liur terkena baju waktu tidur, apakah solat kita diterima ataupun batal? Pertama, saya nak pesankan kita ni tuan-tuan, pergi ke negeri kahwin, ada baju khas. Betul tak? Betul. Lagi macam makcik kat rumah tu. Macam-macam colour. Jangan. Ni hujung minggu ni nak kena kahwin ni, dah siap baju dah. Tapi bila kita nak semayang, baju tidur kita pakai. Ini masalah. Sebab itu saya pesankan, pertama tu kaulah baju. Yang kedua, kalau kita nak pakai juga, baju tu ada air liur basi. Bahasa mudah untuk kita nak faham dalam masa yang singkat ni, 1 minit dia tulis. Kan? Jadi, kalau sekiranya air liur basi tu memang biasanya orang tidur, air liur ni datang pada mulut, daripada perut. Kan? Bila kita tidur mengiring tu, air liur basi tu keluar. Maka kata para ulama, air yang keluar pada perut najis. Baik. Air liur dalam kita, sebab itu orang Melayu pandai, dia bagi itu nama basi. Sebab itu dia najis. Kalau air liur kita yang biasa ni, yang kita sekarang ni, ludah kat sini tak ada apa-apa, tak najis. Betul. Tapi air liur najis pula. Air liur basi, pasal 1 minit punya pasal. Air liur basi yang masa kita tidur, melekat dekat baju kita, wajib disuci dulu. Baik. Jadi cuci dengan cara najis mutawasitah je lah. Ambil air, cuci je sikit. Mana tempat najis tu, basuh situ je lah. Bukan basuh satu apa ni. Situ je lah basuh. Habis je Ustaz. Tak apa. Basuh situ je. Sini yang kena kan.
Dia tempat yang bernajis sahaja yang kita perlu basuh. Sini je lah. Lalukan air. Tapi apa hal kat sini dia punya tu? Agaknya dia tidur gini kot. Agak saya lah. Tapi gitu. lebih elok ada baju yang khusus. Ada baju lain. Ni cerita kalau nak pakai baju yang sama. So macam mana cara menyucikannya? Macam kita basuh najis yang mutawasitah. Najis yang pertengahan lah. Bersihkan, kemudian simbah dengan air macam tadi, selesai. Baik, baik. Mungkin ada antara kita yang tidur dengan jubah, Ustaz. Maaf. Okey, kita akan mungkin Ustaz, kejap je lagi ada satu soalan yang saya nak tanyakan mewakili para penonton, iaitu berkaitan dengan percikan air kencing ni. Adakah dikira sah ketika memakai seluar tersebut? Cumanya kejap je lagi Ustaz ya. Kita akan tutup dulu di TV3 dan akan ada sambungan di TV9 selepas ini. Jadi nak dapat ilmu lagi, terus setia Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, segala yang terbaik kami bawakan kepada anda semua di rangkaian Raudhah. Dan hari ini Tanyalah Ustaz TV3, Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dari TV3 kita beralih ke TV9, yang mana kita masih lagi bincangkan tentang topik kita ibadah, iaitu hati-hati dengan najis, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Baik Ustaz, kalau ikutkan bola sepak, Allah, bila sebut bola sepak ni ramai benar yang sedih. Sebab apa? Kita kecundang separuh akhir. Tapi tak apalah Ustaz ya. Nak ceritanya kalau ikut bola sepak dah di separuh masa kedua dah ni Ustaz. Betul, second half ni Ustaz. Jadi kita nak terus tanyakan soalan yang saya bawakan tadi, yang saya tinggalkan tadi, ada yang ketandas. Tapi tak menjaga percikan air kencing. Nak cepat agaknya. Jadi kencing kemudian sehinggalah kesannya mungkin ada percikan tu ke seluar. Mungkin sikit atau mungkin banyak. Jadi apakah dikira sah kalau masih lagi menggunakan seluar tersebut untuk tunaikan solat? Okey. Kalau sekiranya memang jelas najis tu ada, wajib dibasuh dan tidak sah dibuat solat. Okey, itu yang pertama. Ya. Maknanya percikan tu memang nampak. Katalah baju kita tadi, kan contohlah macam ni payah noh. Tunjuk sikit bang. Katalah terpercik, nampak percikan dia. Ni contoh. Ya. Gitulah contohnya. Ya, nampak kan? Nampak kesan? Nampak kesan kan? So, mana percikan yang itu ada, maka wajib basuh. Okey, basuh sama. Bersihkan najis dulu, basuh dengan air, kemudian baru bersihkan dia punya dengan air yang banyak. Kawasan yang kena je lah. Okey, satu. Okey. Yang keduanya, kalau sekiranya tak nampak, kita rasa macam ada percikan. Rasa. Tapi tak nampak. Yang itu dipanggil dimaafkan. Sebenarnya, Hadari, bab najis kalau kita baca lah, ni bukan pandangan saya. Kalau kita baca, najis ni apabila dia tak nampak, walaupun najis tu mughalazah, dia tak dikira. Pasal tak nampak, nak kesan macam mana? Kan, tak nampak. Kan, di mana kena tu? Kecuali kalau dibincangkan, dia kena pada pakaian kita. Katakan contoh, kita kata di stokin lah, stokin. Selalu perempuan pergi tanah pakai stokin. Katalah kena pada stokin, cuma tak pasti belah mana. So, dia boleh basuh semua stokin. Baik. Nampak tak? Baik. Tapi kalau sekiranya dia kata kena, percik, tapi tak tahu kat mana. Di mana tu tak tahu. Maka dalam keadaan tu tak nampak, pasal tak ada tanda apa-apa, maka diharuskan untuk pakai pakaian itu. Dan dia tidak dikira najis. Sebab tak nampak. Isu dia ialah tak nampak. Tak boleh dikena pasti. Ada beza di antara pakai stokin tadi dengan yang kata tak nampak ni. Yang pakai stokin tu kita kata kena kat stokin, cuma tak tahu yang belah mana. Kanan ke, kiri ke, tumit ke. Betul tak? Betul. Tapi stokin. So, ihtiyat basuh stokin tu semua. Berhati-hati. Tapi dalam konteks kita pergi tandas, buang air, terpercik. Tapi kat mana kena? Tak tahu. Tapi macam terpercik. Oleh kerana tak ada tanda, sukar nak dikena pasti, dan tak ada bukti yang menunjukkan percikan tu ada, maka dia kekal bersih. Okey. Boleh faham? Sebab kita boleh nampak kan, pakaian kita tak ada. Tapi macam rasa tu tak pakai. Main rasa-rasa tu tak ada. Tak pakai. Itu. Cuma bab kencing lah sedikit kita nak pesankan. Sebahagian ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i misalnya, ada yang mengesyorkan supaya ketika bila kita kencing, berhati-hatilah. Berhati-hati. Supaya pertama, bila kita kencing, habiskan kencing kita.
Sebab itu ada pandangan yang menyebutkan sunat kita istibrak. Istibrak ni mana bersihkan habis. Ada sebahagian istibrak ni dengan dehem. Dehem tu apa Ustaz? Kan? Dahsyat Jadi kalau dalam tu. kalau kita duduk dekat tandas, bukan duduklah, dekat jamban, orang sebelah tengah berdehem, janganlah kita sibuk kencing ke, tak payahlah. Kan? Jadi itu sunat untuk dia keluar, itu istibrak. Yang kedua tadi, minta maaf saya sebutlah tuan-tuan ni pasal kita mengaji hari ni. Kalau orang perempuan sunat disebutkan, saya kata istilahnya sunat lah pasal disebut istibrak tu sunat. Maka ditekan bahagian ari-ari tu. Supaya keluar kencing tu. Kena betul-betul keluar. Kena keluarkan. Saki-baki dia tu. Dan orang laki-laki di bahagian tempat senang cerita kemaluan yang tempat kencing keluar tu, maka dilurutkan supaya saki-baki yang ada dalam saluran kencing tadi tu keluar habis. Baik. Jadi masa ketika tu selesailah. Jadi tak timbul lagi kalau kita kata nanti masa solat rasa macam air kencing keluar, tak ada dah. Sebab kita dah buat ikhtiar tadi, kencing betul, dan kemudian istibrak, kita bersihkan sebelum kita istinja. Jangan selepas istinja pula. Dah selepas istinja mana dah cuci, dah cebok, baru kita nak buat, maka kotor balik. Ini sebelum, supaya habis, hilang, keluar semua sekali. Itu kaedah dia. Cuma saya nak pesankan sikit lah, kalau ada makcik kita bila ke tandas, kita kalau perempuan kadang-kadang jubah dia panjang. Saya masuk teruslah bab ni pasal ada juga yang bertanya. Jubah panjang. Jadi jubah melerit ni untuk tandas dia tak ada excuse. Masuk melerit dalam jamban, tak ada excuse. Dia kena angkat. Lagipun dalam jamban tu semuanya perempuan. Angkat je lah. Orang pun tak ada nak tengok kita. Paling tidak pun mungkin akan jadi bernajis stokin saja kalau orang perempuan. Jadi sepatutnya jubah tu tak menajis. Kalau kita berhati-hati, ini kena berhati-hati. Kena angkat lah. Ini kena angkat. Kena tengok. Jangan kita sambil lewa. Jadi maknanya itu dalam konteks orang perempuan masuk ke tandas sebab dia jubah dia panjang. Okey. Memang dalam bab jubah ni, saya ringkaskan jalan tu pasal masa kita pun tak banyak, soalan banyak lagi. Bab jubah yang melirit ni ada hadisnya yang menyebut bila orang tanya pada Ummu Salamah, Nabi SAW beritahu kalau sekiranya melirit kena tanah yang mungkin bercampur dengan najis, tak tahu. Kita melirit kotor lah orang panggil kan, kotor kena tanah. Maka kata Nabi SAW, tanah yang sesudah tu dia melirit, faham tak? Dia melirit, katakan tanah kat sini. Dia melirit kat sini, ini mungkin kawasan dia bernajis. Dia pun melirit, dia dah ngelak lah. Tapi dia tak nampak najis tu. Melirit, kena tanah tadi. Maka tanah yang selepas ni pula dia akan membersihkan. Itu dalam hadis Nabi SAW sebut. Dalam konteks tanah tadi. Tapi tandas tak. Tandas memang kena angkat, kena pastikan jangan melirit di dalam tandas. Kalau tidak, kotor. Cuma timbul soal, kalau kotor bagaimana Ustaz? Maka dia hendaklah cuci di hujung kain yang kotor tu saja, bukan seluruh kain. Ujung saja. Mana ujung dia yang ini? Cuci yang ini je. Yang ini yang melirit tadi contohnya. Jatuh kena tandas. Okey, yang ini dicuci. Dan orang lelaki pun sama juga. Kadang-kadang kita tengok pakcik-pakcik kita bila masuk ke tandas, dia tak aware benda tu. Bahaya. Kita khawatir solat tadi tidak sah kerana dia sambil lewa dalam urusan dia ketika ke tandas. Pakai jubahnya, kain pelekat. Jadi kalau perlu dalam tandas tu lipat-lipatlah. Bukannya ada orang nak tengok, orang jantan semua. Tak ada siapa nak tengok kita. Cuma janganlah kita angkat sampai pakai ke perut, lepas tu ke bawah tak nampak apa dah. Maksudnya biar jangan dia melirit jubah tadi atau kita punya kain pelekat tu. Itu nak jaga kebersihan kat situ lah. Itu sikit lah kalau saya nak boleh sentuh sikit bab soalan terpercik tadi dan juga bab orang ditandas. Cuma sikit tadi. Kalau boleh terlanjur soalan tu, saya nak sentuh juga. Ada orang tanya kalau mak ayah dia ni nak solat tapi dia ni jenis pelupa. Nyanyuk? Dia Alzheimer. Nyanyuk ni, Alzheimer ni dia ada 3 peringkat. Baik. Peringkat pertama, peringkat kedua dia wajib solat. Peringkat ketiga dia tak wajib. Okey. Nak menentukan mak kita, ayah kita ni, kalau mak kita, ayah kita lah, kalau kita yang Alzheimer tu, kita lah tentukan. Maknanya orang Alzheimer ni nak ditentukan mesti pergi doktor. Doktor yang menentukan sama ada dia ni tahap mana. Kalau dia tahap 3, makna tahap yang kritikal tu, sebenarnya sebagai ulama' menisbahkan dia macam orang yang
dipanggil tak sempurna akal. Bahasa kita lah, kalau kita nak pakai orang gila ke macam tu lah lebih kurang. Alzheimer ni pasal akal dah tak sempurna dah. Maka orang ini dia tidak ada lagi taklif. Baik. Taklif maksudnya hukum. Artinya kalau dia kencing tak cuci pun dia tak dosa dah. Sebab apa? Dia memang tak wajib solat pun. Cuma kita bersihkanlah, sebab tu kan kebersihan. Cuma kita nak sebut ni, kalau dia solat masa itu pun dia tak wajib dah. Tetapi orang yang peringkat 1, peringkat 2 yang jenis lupa-lupa tu, kita kena peringat. Bersih tak pakaian. Jadi anak-anak kena bantu. Okey. Lebih-lebih lagi yang peringkat 2. Peringkat 2 ni dia dah rajin lupa juga. Dia dah, tadi sebab tu bila kita tanya, abah masuk tandas tadi cebok tak? La ilaha illallah, lupa kata dia. Cebok. Dia bukan tak ingat untuk nak bersih. Kita kena ingatkan. Kita kena bantu dia. Orang macam ni, macam saya ada satu jemaah umrah saya, dia sampai buat satu alat untuk orang tu ingat rakaat. Sebab dia ni rakaat pun jadi lupa. Rakaat berapa dia buat satu alat tu boleh bantu dia. Dia tengok, tengah semayang tu, okey, rakaat 3. Rakaat keempat. Sampai macam itu. Maknanya nak cerita orang yang Alzheimer tahap 2 ni, dia memang lupa, dia kuat. Tapi dia tetap wajib solat, tetap kebersihannya mesti dijaga. Itu sikitlah kalau kita nak cerita pasal orang Alzheimer ataupun orang yang dia panggil apa? Orang tua dah tak ingat lah. Betul. Begitu. Okey Ustaz, pernah beberapa lama ketika dahulu ada satu satu kes bagaimana ada kaitannya dengan dobi, adakah ia bersih atau tidak, najis atau tidak. Cumanya nantikan kejap je lagi Ustaz ya, soalannya dan jawapannya. Jadi anda semua kalau nak tahu apakah hukumnya, selepas ini tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian kerana masih terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini topik ibadah kita ketengahkan, iaitu topik kita iaitu hati-hati dengan najis bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rockman. Baiklah Ustaz, kita nak jimat masa ni sebab banyak lagi soalan ni Ustaz. Mazni Hassan di Facebook katanya, boleh ke Ustaz terangkan macam mana cara nak cuci pakaian yang mungkin telah terkena najis dengan menggunakan mesin basuh automatik? Dan mungkin juga boleh dibawa juga satu persoalan yang mana sebelum ni isu ada yang kata tak boleh guna dobi sebab kita tak tahu dobi ni ada yang bukan Islam menggunakannya, mungkin baju pernah terkena arak dan lain-lain. Bagaimana Ustaz? Baik, tuan-tuan sekalian, saya dalam bab ni saya sebenarnya tak nak bincang dah. Kerana dah ada fatwa. Bila ada fatwa, tak payah bincang dah. Pertama, fatwa mengatakan bahawa sah, hukum ataupun bersih, suci. Pakaian yang dimasukkan serentak dalam mesin automatik, sama ada mesin automatik terbalik macam ni ataupun yang macam ni. Dua-dua sah. Dua-dua sah. Dah dibuat kajian. Saya nak bagi tahu sah dulu. Makcik, dengar ni. Sah. Makna sah tak payah pening kepala dah. Berarti bersih. Dah bersih. Suci. Tak ada isu. Ustaz, walaupun campur dengan pakaian najis, walaupun. Walaupun pakaian najis tak cuci dulu, walaupun. Tetapi yang paling bagus, cuci dulu. Kan, cuci dulu, kemudian masuklah dalam mesin basuh, selesai masalah. Tapi ini cerita dia, kalau ada pakaian yang bernajis tak dicuci, tapi masuk dalam mesin basuh automatik. Kerana mesin basuh automatik ni, Hadari, kalau yang dekat kedai tu, yang dekat selalu dobi tu, layan diri tu kan, dia memang terus kering. Maksudnya kita daripada A to Z terus masa itu. Jadi maknanya itu yang jadi persoalan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan semua, fatwa menyebutkan, hampir semua negeri menyebutkan bahawa hukumnya bersih, suci. Tak ada isu. Tak perlu risau dah. Mesin basuh automatik dan juga dobi, hukum yang sama. Dan saya nak minta supaya penonton kita pagi ni ignorelah pandangan-pandangan lain yang masih dilontarkan dalam media sosial dan sebagainya. Kerana pandangan-pandangan ni memeningkan kepala. Saya minta maaf, saya bukan menolak pandangan-pandangan yang ada ataupun apa dia panggil ni, budaya memberikan pandangan. Tetapi dalam konteks ni kita kena berhenti di mana fatwa dikeluarkan.
Fatwa Negeri Selangor pun dah keluarkan. Bahkan Pulau Pinang, Hadari, saya baca sendiri dipanggil kajian dia. Kajian secara ilmiah. Dan kalau tak silap saya, kajian itu dimasukkan dalam jurnal ilmiah. Telah disediakan, dimasukkan dalam jurnal ilmiah. Pulau Pinang punya kajian. Dia buat kajian secara DNA pula. Kalau dibasuh menggunakan dobi, dibasuh menggunakan mesin automatik dia, apakah najis tu masih ada? Kalau darah-darah tu masih ada? Dan dia ada kaedah kajian dia. DNA dan juga pengesanan darah. Memang tak ada darah langsung apabila dibasuh dengan dobi ataupun dibasuh dengan mesin automatik tadi. Jadi apa lagi yang kita nak pening kepala? Maka saya nak pesankan penonton di luar, pagi ni kita dalam Time Ustaz bertukar siaran daripada TV3 pergi TV9. Lepas ni apa nombor lagi kita nak keluar? Kalau tuan tak faham juga, tahulah nak kata. Ini bukan saya punya pandangan. Saya nak tekankan bahawa sudah ada fatwa. Jadi tak payah bincang. Susah pening kepala. Soal baju orang non-Muslim, baju, tak ada isu dah. Benda telah pun dibincang dan dipatuakan. Soal saya Ustaz, saya nak basuh tu, kalau baju tak nak campur, itu bagus. Tapi kalau kita kata basuh bercampur pun tidak ada masalah dan dia suci. Baik. Itu cerita. Itu dia. Habis. Okey Ustaz, mungkin para penonton nampak di depan ni ada siap ada dibawakan orang panggil pembalut luka ni kan. Jadi ada soalan daripada Saziatul Sidik ni Ustaz, katanya macam mana orang yang berpenyakit ataupun darah ada luka dan nanah yang sentiasa ada ketika keluar dari kulitnya, macam mana kaedah untuk dilakukan mengelakkan untuk berhati-hati dengan najis tersebut? Baik, pertama tadi kita nak sebut sikit tentang tadi apa nama ni? Sebelum kita iklan tu ada keluar tadi pasal orang basuh dengan wet tissue. Ni wet tissue ni tu tak? Saya pakai ni. Basah, ini tisu basah, wet tissue. Wangi pun wet tissue ni. Biasanya orang kita sekarang ni oleh kerana ada wet tissue, dia pun basuh. Sama ada kalau anak-anak dia memang pakai wet tissue lah. Maknanya budak tu tak ada masalah sebab dia memang tak solat. Kan? Budak 3 tahun nak solat apa bendanya. Kadang-kadang dia guna wet tissue yang sama, dia guna untuk katakan di tempat ni ada najis. Anak dia terkencing situ. Okey? Dia ambil wet tissue, dia pun gunakan wet tissue tu. Memang wet tissue ni pertama wangi dan kawasan ni jadi wangi. Tak ada bau hancing dah. Yang keduanya memang dia bersih lah. Sebab kadang-kadang ada anti apa dia panggil? Antibakteria. Tetapi, okey, katalah macam ini keadaan dia tuan-tuan. Sekarang ni dia kering. Contohnya, dia kering. Okey. Katalah kering dah. Kita pun lap lah dengan kain supaya dia kering. Soalannya, adakah tempat ni suci? Kita kata dia tidak suci. Tidak suci? Tidak suci. Walaupun dia bersih. Ada beza di antara bersih dengan suci. Bersih daripada najis. Ya betul. Bau wangi. Memang wangi, tak ada bau apa. Tetapi dari segi kalau kita kata di sini suci atau tidak, kita kata tidak suci. Makna kalau dia kering, kaki kita basah, kita pijak, bermakna najis kita punya kaki tadi. Faham tak? Faham. Pasal kalau sekiranya dia kering sajalah, kalau kita tak lap tadi, najis itu akan bergalih. Cuma dalam konteks tempat ini dia memang belum lagi suci. Sebab tak ada air mutlak. Sebab tidak dibasuh dengan air mutlak. Itu kena ingat. Ya, sebab saya nampak penggunaan apa nama ni tisu basah ni dia jadi common dah. Okey. Kita pasal masa pun tak ada. Yang satu yang saya nak tunjuk ni ialah berkaitan dengan orang yang mungkin dia pakai bandage. Katakanlah contoh dia solat tuan-tuan, dia pakai bandage. Lepas tu bandage ni panjang lah pula, saya selit je lah ya. Dia pakai bandage. Lepas tu ketika dia tengah solat, katakan dia punya nanah dekat tangan tu keluar. Macam tu bang, cuba tunjuk sikit. Tangan nanah dia keluar. Kan, dia dah pakai dah bandage ni. Tapi nanah tu keluar, nampak tak? Ya, nanah ni keluar. Aywa, macam itu. Jadi soalnya sekarang ni dia tengah solat ni. Sah tak solat dia? Okey, saya nak sebut nanah atau darah hukumnya sama. Kalau dia keluar macam ni, dia keluar kat sini kan? Ni keluar kat sini. Dia keluar pertama tanpa kita keluarkan dia. Bukan tengah solat sampai picit-picit nanah tu. Tak. Dia keluar sendiri. Gatal saya katanya. Gatal. Dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri, maka dia tidak membatalkan. Kalau keluar sendiri. Macam ni. Memang nampak nanah ni. Kan nanah ni nampak. Betul tak? Tapi tak batal sebab nanah ni keluar sendiri. Kedua, sebab nanah tu keluar kat sini je. Ya, kalau dia katakan ini darah ni merebaklah kat sini, katakan contoh
Pakai je lah. Saya pun tak tahu krim apa orang rumah saya bagi ni. Wangi pula. Betul ke Ustaz? Tak tahu krim apa ni mungkin. Cuba tengok kat sini. Katakan contoh. Darah dia merebak macam tu lah. Nampak tu macam darah sikit kan? Sini. Walaupun dia keluar masa kita solat, darah tu. Tapi tetap sah solat kita. Sebab dia tidak pergi ke tempat lain. Dia memang kat sini. Hanya di situ? Di situ. Okey, kalau meleleh? Kena tengok. Kalau dia meleleh pergi tempat lain, baru dikira batal solat kerana dia menajiskan. Baik. Sebab itu kalau orang yang ada luka macam ini, balutlah. Ketika solat. Dia isunya ialah ketika solat tu, darah tu keluar. Baik. Ataupun, orang ada bisul. Cuba tengok muka saya, ni bukan bisul lah, jerawat. Kan? Jarang ceramah siap ada tipik macam ni tu. Fokuskan pada muka. Katalah tengah solat, kita tak pegang pun, kita tak pegang kawasan ni pun, tetapi dia tiba pecah sendiri. Tak apa. Kalau pecah sendiri jerawat tu kan keluar nanah dia. Ya. Dia pecah sendiri macam tu. Dan kita tak pegang, dia memang keluar sendiri. Bukan kita sambil pegang, imam baca panjang sambil picit. Itu batal lah. Ini dia keluar sendiri. Kan dia keluar sendiri. Solat je tak ada masalah. Dan dia tak mengalir lah. Tapi biasanya tak mengalir nanah tu. Dia apa panggil? Nanah apa nama? Jerawat. Gitu. Cuma ada juga pandangan kalau dia keluar sendiri walaupun dia mengalir, dia tak batal. Dia kena dekat kain tu, tak batal. Tapi tak apalah. Kita ambil pandangan ni bahawa bila dia keluar dan dia berada di tempat dia, maka dia tidak ada masalah. Tak ada masalah Ustaz. So isu dia sekarang ni keluar. Isu dia yang orang risau ni, saya semayang, sekarang ni saya punya jerawat keluar nanah. Baik. Jadi sekarang ni batal ke tidak semayang saya? Maka kita kata tak ada masalah. Sebab bukan kita keluarkan dia keluar sendiri. Itu key dia. Sama juga kalau dia darah. Ya. Kadang-kadang kita jerawat tu kita dah tekan dulu. Lepas bila masa kita nak semayang, kita pun ambil kain, kita dah tutup, kita dah apa ni? Kita dah buang. Tiba-tiba masa kita solat, dia keluar juga. Dan dia tak pergi mana, kat situ je. Sah juga solat kita. Sah juga solat kita. Baik. Cumanya janganlah dipicit, ya. Tengah solat dipicit, orang sebelah pula terkena kita punya jerawat. Dah masalah juga. Okey Ustaz, nampaknya kita dah hampir di penghujung perbincangan kita untuk topik kita hari ini, hati-hati dengan najis. Jadi mungkin soalan ini bagus juga kita angkat, kita bawakan sebagai mungkin pelan tindakan kita Ustaz. Soalan dari Rahimah Saud di Facebook, katanya bagaimana umat boleh berhati-hati dengan najis binatang, terutamanya najis berat. Mungkin silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut ginilah, masa ni ringkas. Jadi saya nak sebut najis, kalau najis yang berat ni biasanya daripada anjing dan babi. Alright? Cuma isu kita ialah kadang-kadang orang faham bahawa kalau binatang tu misalnya anjing ni kalau dia kering, bulu dia sebagainya, dia bersentuh dengan kita, memang dia tak jadi najis kerana kering, sama-sama kering. Cuma yang jadi masalahnya, kita kena faham, sengaja memegang anjing tadi, ya, hukum dia adalah haram. Kerana ada yang disebut di dalam pandangan ulama, disebutkan bahawa dia sebut orang yang sengaja melumurkan dengan najis ni ataupun sengaja bergaul dengan najis ni, dihukumnya haram. Najis ni bukan maksudnya najis hadap besar pula. Najis berat saja, tak. Ya. Bahkan najis kalau air kencing tak ada kerja, main air kencing. Atau tak ada kerja, tai anak dia buat main. Itu juga hukumnya haram. Makna tak ada pasal, kecuali kalau memang tujuannya untuk nak cebok, untuk nak istinja, itu tidak ada masalah. Jadi saya nak pesankan, jangan kita simply lah. Sebab Islam mengajarkan kita supaya suci, bersih. Pasal hari ni jadi trending. Ada setengah orang dia rasa, tak apa, saya pegang anjing pun bukannya najis, anjing tu kering, saya pun kering. Ini pun satu perkara. Jadi saya pesankan supaya kita hati-hati, kerana selain daripada hukum kenajisan tadi, yang menyebabkan najis tadi, dia juga ada terkait dengan larangan. Sengaja kita berada dalam najis tu suatu perkara yang dilarang dalam agama. Sebab Islam tak nak umat dia tidak memisah kehidupan dia antara kebersihan dengan najis. Sebab Allah suka kepada kebersihan. Betul. Maka tak suka kepada benda-benda yang najis dan kotor. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin untuk memurnikan program kita pada pagi ini, doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Allahu akbar. Jadi kita doa sama-sama lah tuan-tuan ni. Mudah-mudahan pagi ni doa kita ni diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rukman kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Ustaz ya. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi Ustaz. Sebab Ustaz nak cerita banyak lagi ni hukum hakam ni. Astagfirullah. Bawa bertenang Ustaz ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan Da'i An-Nas yang mana kita akan bersama dengan panel kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Kita akan dapatkan ilmu berkaitan dengan tafsir dan taranum berkaitan dengan surah As-Saffat ayat 43 hingga 46, dan insya-Allah ada kebaikan dan keberkatan di sebalik kita belajar Al-Quran. Cumanya para penonton sekalian, Nabi SAW berpesan dalam hadis riwayat Baihaqi, mafhumnya agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang suci. Kita Islam, kita sentiasa menyucikan, dan suci yang terutama, sucikan jiwa kita. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.